Yang ni kita masuk subtopik 9.2 bahan bumi. Hari ni kita ambil dua subtopik iaitu 9.2 dan 9.3. Kerana subtopik 9.2 ni terlampaulah pendeknya. Okey. Jadi kita tengok muka surat 261 iaitu bahan bumi. Okey, kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, tekstur dan cara pembentukan. Secara amnya, batuan boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu igneous, sedimen dan metamorfik. Okey, batu ada 3 jenis Batu yang kita selalu jumpa kat dunia ni, kat bumi ni ada 3 jenis iaitu igneous, sedimen dan metamorfik. Okey, yang selalu kita jumpa di jalan raya ke di mana-mana ke, saya rasa ialah batu igneous. Okey, batu sedimen kita selalu jumpa di tepi-tepi sungai. Tepi-tepi sungai, tepi air terjun. Kalau metamorfik ni duduk dalam tanah ni. Biasanya dia duduk di dalam tanah kita. Jaranglah dia naik ke atas apa dia. Okey. So, batu igneous terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar daripada lapisan mantle. Magma atau lava yang biasanya jadi gunung berapi tu. Cecair panas yang ada di dalam bumi kita itu ialah magma ataupun lava. Kadang-kadang dia keluar di gunung berapi, kadang-kadang dia keluar ikut dan atau mana-mana. Okey, kadang-kadang dia tak naik pun ke permukaan bumi. Dia naik sikit saja pun dia menyejuk dan dia akan bertukar menjadi batu. Okey, so batu yang terhasil daripada penyejukan dan pembekuan magma ni ialah kita panggil batu igneous. Kemudian kita ada batu sedimen. Yang ini selalu kita jumpa tepi sungai, terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai. Okey. Dan dia terdiri daripada lapisan yang banyak dan kadang-kadang berongga dan mengandungi fosil. Yang ni yang jenis kalau kita katok dia bagi pecah, kita boleh nampak dia banyak berlapis-lapis. Boleh buat batu cincin. Okey. Berlapis-lapis dan warna dia cantik-cantik. Okey. Dan batu yang satu lagi ialah metamorfik. Ini terbentuk apabila batuan igneous atau batuan sedimen tu terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Gabungan batu igneous dan sedimen bergabung akibat tekanan ataupun suhu, maka terbentuklah metamorfik. So, mereka semua ni adalah adik-beradik. Okey. Mereka semua ni adik-beradik saja. Proses pembentukan batuan, kita tengok gambar ni, barulah kita senang nak faham ketiga-tiga jenis batu tadi. Ada pada muka surat 262. Okey, 262. Saya akan terangkan apakah dia yang kita panggil sebagai kitar batu. Okey, kitar batu. Alright. So, yang pertama sekali, batu yang biasa kita jumpa, bising dengan telefon aku ni, iaitu batu igneous tadi tu. Okey, batu igneous, cikgu tandakan warna hijau. Ni batu igneous ni. Okey, diangkut ke permukaan, sama ada angkut oleh orang ke, binatang ke, ataupun dia bergerak sendiri dalam tanah, naik ke permukaan dekat atas ni. Okey, dekat puncak gunung berlakunya luluh hawa. Apa dia luluh hawa? Hakisan batu yang disebabkan oleh hujan. Bila air hujan turun kena batu igneous tadi, dia akan hakis sikit demi sedikit. Okey, itu kita panggil luluh hawa lah. So, hakisan batu tu sikit turun.
masuk ke sungai. Bila masuk ke sungai, dia pun akan termendap. Cikgu lukis pen warna purple. Okay. Dia akan termendap di dalam sungai. Mendap, dia akan bergabung, membentuklah satu batu yang kita panggil sebagai sedimen. Yang cikgu bulatkan ni. Ini ialah batu sedimen. Dia berasal dari mana? Hakisan daripada batu igneous yang duduk atas gunung tadi. Jadi dia ni pun adik-beradik dengan batu igneous. Batu igneous terhakis akibat proses luluh hawa. Kena hujan pun dia terhakis. Dia mendap di dalam sungai. Lama-lama dia bentuk satu batu yang kita panggil sebagai sedimen. Batu sedimen ni bila banyak-banyak, dia akan masuk ke dalam tanah. Makin lama dia masuk. Bila dia masuk ke lapisan yang adanya haba, kat bawah sekali ni, cikgu ukis pen warna biru ni. Kat kawasan bawah ni ialah kawasan yang ada magma ataupun lava, panas. Bila batu sedimen ni duduk dekat dengan tempat panas tu, dia akan menerima haba yang sangat tinggi. So dia akan bertukar menjadi batu metamorfik. Cikgu bulatkan dengan warna biru ni. Ini ialah batu metamorfik. Okey, terhasil daripada batu sedimen tadi akibat kena panas, lava ataupun magma dan juga tekanan. Dia duduk di bawah ni, dalam tanah ni. So banyak tekanan, duduk tekan dia. Okey, menghasilkan batu metamorfik. Kemudian batu metamorfik ni bila dah banyak, dia pun masuk masuk dalam lava tadi. Bila dah masuk dalam lava tu, dia akan melebok balik. Sebab lava ni sangat panas. Melebok balik. Bunyi apa tu? Kurung. Bila dia melebok, jadilah magma balik. Bila dah campur dengan magma balik, sekali-sekala dia naik sikit, dia pancut sikit. Naik. Bila dah pancut magma tu, bila dah sejuk, dia akan bertukar menjadi batu igneous. Warna hijau. Cikgu bulatkan warna hijau. Sudah jadi batu igneous balik. Kemudian batu igneous tu pun naik balik ke puncak bukit. Dia bukanlah sehari 2 hari ni. Proses ni beratus-ratus tahun. Okay. Ataupun batu igneous tadi, akibat kena haba dan panas dan juga tekanan, dia terus bertukar menjadi batu metamorfik pun boleh. Okay. Sebab tu saya kata mereka ni 3 beradik. Sama aja. Batu igneous naik atas gunung, kena luluh hawa, so dia pun bertukar menjadi batu sedimen. Batu sedimen kena lava punya panas, dia bertukar menjadi batu metamorfik. Batu metamorfik terjatuh dalam lava, melebok balik. Sekali lava tu naik balik ke permukaan, sejuk, membeku, jadilah batu igneous balik. Duk pimai-pimai macam itulah. Untuk jangka masa yang sangat lama. Beratus-ratus tahun. Okey, so itu ialah proses pembentukan batuan. Itu subtopik 9.2 dan ada satu latihan dekat sini. Soalan nombor 1 saja. Untuk 9.2 muka surat 262 hanya soalan nombor 1 sahaja. Kemudian kita teruskan ke 9.3, proses utama bumi. Ini pada muka surat. Muka surat apa ni? Panjang muka surat ni. 263. Ini muka surat 263 buku teks awak. Okey, proses utama bumi. Proses bumi yang menyebabkan berlaku perubahan pada permukaan bumi. Bagaimana perubahan itu berlaku? Okay. So ada 2. Ini cerita di permukaan bumi. Ada 2 proses. Iaitu yang pertama exogen, yang kedua endogen. Exogen dan endogen.
Ini dua proses yang berlaku di bumi. Okay, eksogen dan endogen. So, eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi, di luar bumi. Di atas darat lah, atas tanah. Okay. Manakala endogen tu berlaku di dalam bumi. Dalam perut bumi. Okay, kita tengok dulu eksogen. Proses yang berlaku di permukaan bumi, contoh ada luluh hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Okay. Kita tengok hakisan. Hakisan, proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan air, angin dan ombak. So hakisan mudahlah. Batu-batu yang duduk tepi laut tu dulu besar, makin lama makin kecil. Disebabkan oleh hakisan. Yang disebabkan oleh air. Okay, hakisan air. Luluh hawa yang kita bincang tadi, luluh hawa. Proses pemecahan dan penguraian ataupun pereputan batuan akibat hujan, perubahan suhu ataupun mikroorganisma. Ada kulat yang duk makan batu lama-lama habis, ataupun hujan yang turun di atas bukit menghakis batu-batu di atas bukit. Okey. Ataupun batu yang duduk atas gunung beku. Ais banyak sangat. Duduk atas gunung Everest tu terlampau sejuk. Lama-lama dia pun akan mengalami luluh hawa. Okey. So batu yang besar tu akan pecah. Sedikit demi sedikit. Okey. Itu luluh hawa. Kemudian kita ada susutan jisim dan susutan darat. Iaitu melibatkan pergerakan tanah daripada cerun ke bahagian bawah. Contoh dia tanah runtuh ataupun hujan bawa air, bawa tanah daripada atas bukit turun ke bawah. Okey, ini kita panggil susutan jisim dan susutan darat. Okey, yang menyebabkan berlakunya perubahan mungkin asal dia kawasan tu berbukit, lama-lama dia jadi rata. Pasal apa? Pasal tanah sudah runtuh. Okey. Angkutan dan pengenapan yang ini ialah berlaku di kawasan sungai. Bahan-bahan yang telah diluluh hawa atau terhakis dibawa oleh ejen seperti air, angin, ombak dan glacier. Okey, bahan-bahan tersebut akan dienapkan apabila laju ejen menjadi perlahan. Contoh dia di hulu sungai. Hulu sungai ada tanah runtuh. So, air akan bawa tanah tu ikut sungai tu lah. So, sungai tu akan jadi ejen aliran yang membawa tanah-tanah tu. So, dia bawa, dia angkut. Bila sampai tempat yang air dia dah slow, kan air bukit kan laju. Bila sampai air slow, lamparit, sungai hak luas, so air dia lebih perlahan. So, di situlah dia akan terenap. Terenap ni maksud dia tenggelam. Terenap lah, dia pergi tenggelam ke dasar. Contoh dia bawa tanah tadi kan. Tanah-tanah tu akan mendap di dasar sungai tu. So itu kita panggil pengenapan. Okey, dia akan terenap. Dia tak duduk di atas air dah, dia akan duduk di dasar. Okey. Itu ialah angkutan dan pengenapan untuk contoh bagi proses eksogen. Okey, so eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi. Di luar bumi itu eksogen. Kita tengok pula endogen, proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Beza dia tu ingat endogen daripada dalam bumi, eksogen dekat luar bumi. Okey, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Okey. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama ialah olakan mantle. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantle dan teras menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astenosfera. Arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Magma ataupun lava dalam bumi tu. Kadang-kadang dia
berolak. Dia belagar sana, belagar sini, dia berolak. Menyebabkan, olakan itu menyebabkan timbulnya bukit baru. Tempat itu lapang tiba-tiba jadi berbukit. Tempat yang berselut tiba-tiba jadi berbatu-batu. Okey. Sebabkan oleh olakan mental yang berlaku di dalam bumi. Dia duduk tolak lava tu. Tang mana yang lemah sikit dia akan berlubang. Bila berlubang tu dia keluar mental tu. Apa ni mental pula dah. Lava ataupun magma tu dia akan keluar. Bila dia keluar, dia membeku, dia jadi batu. Kalau banyak, dia jadi gunung lah. Okay. Kemudian proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Menurut teori plat tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Plat-plat ni sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menyebabkan pelbagai bentuk bumi. Ini adalah contohnya gempa bumi lah. Okay. Pertembungan kerak bumi. Contoh yang sebelah kanan ini ialah Malaysia, yang sebelah kiri ni Thailand. Dia duduk di atas kerak bumi, di atas plat tektonik yang sentiasa bergerak sampai masa dia berlanggak gedebum. Bila dia berlanggak bergedebum tu berlakunya gegaran lah, jadilah gempa bumi. Maka akan jadinya wujud bukit baru ataupun tempat yang berlakunya pencampahan, dia akan jadi lubang yang baru. Tiba-tiba ada satu lohong, lubang dalam bumi dalam. Itu ialah pencampahan. Okay, kalau pertembungan plat ni dia akan jadi bukit baru, gunung baru. Kalau bahagian pencampahan dia akan jadi lubang. Lubang yang besar-besar ni, bukannya halus-halus tu. Lubang daripada Bukit Mentajam sampai ke Ipoh. Luah. Masuk dalam tanah. Lama-lama jadi sungai. Jadi tasik. Okay. Ataupun aktiviti magma. Gunung berapi adalah satu lohong yang dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma cair keluar dalam bentuk letusan. Bahan-bahan ini bertimbun di sekeliling cerun lohong membentuk kon gunung berapi. So ini kawasan gunung berapi. Tiap-tiap tahun gunung berapi akan keluar ke tiap-tiap tahun dah. Ada jangka masa adalah ada yang 25 tahun, ada yang 100 tahun, ada 500 tahun sekali. Dia meletus mengeluarkan magma yang cair dan panas. Bila dia keluar tu dia akan membentuk kawah lah. Kawah ataupun kon gunung berapi. So magma yang turun tu akan membentuk bentuk muka bumi yang baru. So inilah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan pada bentuk muka bumi. Kalau lah ni kita tengok ada satu bukit, Bukit Mentajam. Tepi Bukit Mentajam semua landai saja, kawasan rata saja. Lepas 100 tahun mungkin Bukit Mentajam tu dah tak ada. Dia naik bukit baru pula, nama dia Bukit Alma. Lagi besar, tinggi Gunung Everest. Lepas tu dekat sekolah Alma tu dah berubah jadi tasik, jadi laut. Okay, so itu semua perubahan-perubahan yang berlaku di bumi. Perubahan muka bumi. Okay, benda ni memang berlaku tapi cuma dia berlaku dalam jarak masa yang lama lah. Jaranglah berlaku bila hang umur 20, lepas tu umur 25 dia jadi lagi. Tak lah. Biasanya dia berlaku 400-500 tahun ataupun ratusan ribuan tahun. 1000 tahun kemudian. Jadi hang pun tak tahu 1000 tahun dulu Alma tu macam mana. Bukit Mentajam tu macam tu kah 1000 tahun dulu? Adakah begitu ataupun sebenarnya 500 tahun dulu Bukit Mentajam tu tinggi macam Gunung Everest? Mana kita nak tahu kan? Tapi disebabkan oleh berlakunya endomik dan eksomik ni, maka berlakunya perubahan-perubahan eksomik pada endogen dan eksogen ini yang menyebabkan berlakunya perubahan. Jadi apa yang kita tengok hari ini adalah proses yang telah berlaku ribuan tahun dahulu. Okay. So praktis formatif 9.3. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Praktis formatif 9.3.
soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 di dalam buku latihan. Okay, ada soalan nak tanya? Ni cikgu duduk dekat angkasa lepas hari ni ya. Nampak bintang-bintang belakang cikgu tu. Saya duduk dekat satelit.